Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Nama diberi tanpa dipinta, Nur Dania Natasha binti Muhammad Noor. Nama dipinta tanpa diberi, Dania. Turut bersama saya pada hari ini, rakan pembentang iaitu Safia Zahida binti Muhammad Muhlis, tetapi lebih mesra dipanggil Safia. Betul kan Safia? Betul Dania, nama yang pendek lebih mudah diingati. Baiklah, pada hari ini saya dan Dania akan memulakan sesi perbincangan kita tentang tajuk implikasi COVID-19 terhadap 3 buah negara iaitu China, India dan juga negara Malaysia. Baiklah, sebelum kita meneruskan sesi perbincangan ini dengan lebih mendalam, Dania, apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan sejenis wabak yang mula menular pada tahun 2019. Wabak ini dikenali sebagai wabak coronavirus. Coronavirus ini merupakan virus yang menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Wabak ini mula dikesan di negara China dengan kes pertama disahkan pada 7 Januari 2020 di Wuhan, China. Safia, dekat negara China sahaja ke penularan wabak ini? Tidak Dania, bukan sahaja negara China, malah seluruh dunia telah dijangkiti wabak ini dan tidak terkecuali dengan negara kita, Malaysia. Pada ketika itu, semua pemimpin telah berganding bahu bagi memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19 ini bagi memastikan kesejahteraan negara sentiasa terjamin dari segi ekonomi, politik maupun sosial. Antara usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan adalah memberikan bantuan keuangan, suntikan vaksin secara percuma dan menyediakan pusat kuarantin yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Antaranya ialah ruang menonton televisyen dan ruang bilik air. Dania, pada masa ini bagaimanakah corak penularan wabak COVID-19? Untuk pengetahuan Safia dan semua, jumlah purata kes seharian yang didapati di Malaysia adalah sebanyak 265. Seperti yang dipaparkan, corak wabak COVID-19 lebih rendah berbanding tahun lepas. Seterusnya, pengisian bagi perbincangan kami adalah mengenai latar belakang dua buah negara yang kami kaji, iaitu negara China dan negara India. Seperti yang kita tahu, China merupakan antara negara yang terletak di Asia Timur dan merupakan negara keempat terbesar di dunia setelah Rusia, Kanada dan Amerika Syarikat. China telah diiktiraf sebagai negara yang memiliki penduduk yang ramai, iaitu sebanyak 1/5 manusia di bumi. Untuk pengetahuan semua, Beijing telah dipilih sebagai ibu negara China disebabkan keluasan tanah yang dimiliki. Wah, luas ya negara China ni. Dania, bolehkah anda kongsikan kepada kami semua tentang keadaan ekonomi di negara China? Boleh Safia, negara ini mempunyai perkembangan ekonomi yang sangat baik sehingga diiktiraf sebagai ekonomi kedua terbesar di dunia. Ia merupakan ekonomi utama dunia yang pesat berkembang dengan purata pertumbuhan ekonomi sebanyak 10% pada 30 tahun yang lepas. Malah, terdapat satu cara yang boleh mengukurkan ekonomi tradisional sesebuah negara yang digelar sebagai keluaran dalam negara kasar atau dikenali sebagai KDNK. Berdasarkan statistik yang telah dikeluarkan, sektor perkilangan merupakan sektor utama sebanyak 46.8%, diikuti dengan sektor perkhidmatan iaitu sebanyak 42.6%. Untuk pengetahuan semua, peratusan yang dinyatakan oleh Dania sebentar tadi merupakan peratusan yang tinggi jika kita bandingkan dengan negara-negara yang lain. Tetapi Dania, terangkan pula tentang barangan yang diimport oleh negara China. Adakah ia juga merupakan salah satu sumber pendapatan bagi mereka?
Pada tahun 2010, sebanyak lebih daripada 1 bilion hasil daripada barangan yang diimport. Antara barangan tersebut ialah mesin elektrik, bahan api minyak dan galian serta biji logam. Setakat itu sahaja perkongsian bagi negara China. Safia, cuba awak pula jelaskan tentang negara India. Boleh Dania. India merupakan negara yang terletak di Asia Selatan dan merupakan negara yang kedua terpadat penduduknya di muka bumi ini, iaitu seramai 1 bilion penduduk mereka. Bombay ataupun turut dikenali sebagai Mumbai merupakan salah satu bandar yang terdapat di negara India dan bandar tersebut dikira sebagai bandar yang terbesar di negara ini. Manakala bagi ibu negara India ialah New Delhi, antara salah satu tempat yang menjadi tarikan dan juga identiti bagi negara India ialah Taj Mahal. Taj Mahal ini merupakan satu bangunan yang telah dibina oleh seorang suami yang bernama Shah Jahan bagi membuktikan cinta beliau terhadap isterinya iaitu Mumtaz Mahal. Dan bangunan ini telah siap dibina pada tahun 1632. Wah, itu rupanya cerita di sebalik Taj Mahal. Cuba Safia terangkan pula dengan perkembangan ekonomi di sana. Jika kita melihat dari sudut perspektif ekonomi negara India, ekonomi India telah menjadi antara yang paling berkembang dalam tahun 2006 hingga 2007 dengan kadar peningkatan KDNK sebanyak 94%. Kadar pertukaran dolar Amerika Syarikat dengan India telah meningkat menjadikan ekonomi semasa India merupakan antara yang ke-12 terbesar di dunia. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang tenaga buruh yang dimiliki oleh negara India. Sebanyak 60% daripada kalangan mereka memilih bidang pertanian, 28% bidang perkhidmatan dan akhir sekali 12% menceburi bidang perindustrian. Pada tahun 2006, nilai ekspor telah dianggarkan sebanyak 112 bilion dolar manakala nilai import sekitar 187.9 bilion dolar. Antara barangan ekspor negara India ialah tekstil, barangan kemas, hasil kejuruteraan dan juga perisian. Manakala bagi barangan yang diimport oleh negara India ialah minyak mentah, baja, kimia dan juga jentera. Untuk pengetahuan semua, China merupakan antara rakan dagang India yang paling utama. Baiklah, kita akan kembali kepada tajuk yang sepatutnya iaitu implikasi COVID-19 terhadap negara India. Kes pertama yang telah dilaporkan ialah pada 30 Januari tahun 2020. Malah, menurut Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Negara India, kes sebanyak 19,984 kes yang telah dilaporkan dan 640 kes kematian. Untuk pengetahuan semua, sebenarnya kadar jangkitan COVID-19 di negara India adalah lebih rendah jika kita bandingkan dengan negara-negara yang lain. Dan akhir sekali, saya akan menyentuh tentang laporan yang dikeluarkan oleh Esra Awani pada tahun 2020 iaitu kadar KDNK negara India telah berkurang sebanyak 23.9% pada suku kedua iaitu April hingga Jun berikutan dengan ekonomi. Hal ini berlaku kerana penularan pandemik COVID-19 semakin meningkat pada ketika itu. Jika begitulah suku kedua, bagaimana pula dengan suku pertama, Safia? Okay, seperti yang dipaparkan, pada suku pertama KDNK negara India iaitu dari tahun 2020 hingga 2021, nilainya adalah sebanyak 26.9 trilion rupiah. Manakala pada tahun 2019 hingga 2020, nilai KDNK yang telah dilaporkan ialah 35.35 trilion rupiah. Statistik ataupun fakta ini telah kami perolehi daripada Pejabat Statistik Kebangsaan ataupun dipanggil NSO. Malah tambah mereka juga
Hal ini berikutan kerana kawalan pergerakan masyarakat India yang terbatas selama 20 bulan. Dan akhir sekali, menurut sumber lain yang saya perolehi iaitu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB telah menyaksikan sebanyak 400 juta pekerja India menjadi lebih miskin daripada sebelum ini. Hal ini berkaitan dengan kadar kehilangan kerja yang serius dalam kalangan mereka, terutamanya dalam sektor tidak rasmi seperti perkilangan. Dan hal ini disebabkan kerana pihak kerajaan yang telah memerintahkan rakyat Malaysia untuk berkurung di rumah ataupun dalam arti kata lain ialah lockdown. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada perbincangan mengenai kesan terhadap ekonomi yang telah melanda di negara China semasa COVID-19 berlaku. Menurut Profesor Ekonomi di Institut Teknologi Illinois, Chicago, Khairi Talk, beliau telah mengatakan bahawa kesan negatif ini hanya berlaku pada suku tahun pertama selepas itu sehingga akhir tahun keadaan kembali seperti biasa. Pada tahun 2022, kerugian ekonomi di China berlaku sehingga lebih 10 kali ganda berbanding tahun 2020 ketika wabak itu mula tercetus di Wuhan. Menurut pakar ekonomi di Fakulti Pembangunan Kebangsaan Universiti Peking iaitu Profesor Madya Zhu Jiangao, beliau telah mengatakan bahawa dasar sifat COVID yang telah dilaksanakan oleh para pemerintah telah menjadi pemacu utama kepada kemerosotan ekonomi Republik China. Di bawah dasar tersebut, China telah melaksanakan beberapa sekatan kesihatan yang sangat tegas berbanding yang dilakukan oleh negara-negara lain. Antara sekatan tersebut adalah mencatu bekalan makanan dan perintah berkurung secara total. Kesan daripada keadaan ini telah menyebabkan negara China mengalami kerugian sebanyak 18 trilion yuan. Dalam pada masa yang sama, ketika penularan wabak ini, ia telah menjejaskan 13 juta penduduk menurut beliau dalam satu webinar. Jadinya berdasarkan kedua fakta negara China dan India, kami boleh dapat merumuskan bahawa perintah berkurung merupakan antara punca utama kemerosotan ekonomi bagi negara mereka. Dan Dania, boleh tak terangkan kepada kami bagaimana dengan pasaran ekspor negara China? Boleh, Safia. Seperti yang kita tahu, China sememangnya banyak bergantung kepada pasaran ekspor, tetapi ketika penularan wabak COVID-19 berlaku, telah banyak barang keluaran negara itu tidak dapat dijual. Hal ini berlaku kerana sekatan di sempadan negara. Sebagai contoh, di Shanghai memiliki perintah berkurung yang sangat ketat di mana mereka telah menghalang kapal-kapal daripada keluar dan masuk dari pelabuhan-pelabuhan. Hal ini telah menyukarkan aktiviti import dan ekspor di Shanghai. Selain itu, bagi sektor hartanah pula, ia telah berhenti mencatatkan perkembangannya. Hal ini disebabkan kerana penurunan penilaian taraf satu daripada syarikat pemaju terbesar di China. Syarikat itu tidak dapat menyelesaikan pembayaran faedah kepada para pelabur asing. Pemerintah juga dilaporkan bimbang mengenai kadar inflasi yang berlaku di negara beliau, sekaligus membuatkan syarikat kecil dan sederhana sukar mendapatkan pinjaman daripada pihak kerajaan. Seterusnya, mengurangkan bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada syarikat-syarikat tersebut yang bergelut untuk terus bertahan. Terdapat lebih 160 juta penduduk China telah dikenakan perintah berkurung dengan lebih 80,000 jangkitan yang dicatat. Seterusnya, saya akan menjelaskan dari sudut nilai tambahan industri. Setelah berlakunya wabak COVID-19, nilai tambah industri telah menguncup sebanyak 2.9% berbanding tahun-tahun yang lalu. Jika kita lihat dari segi indeks penghasilan sektor perkhidmatan, ia telah menurun sebanyak 6.1% dan jumlah keseluruhan jualan runcit barang menjunam sebanyak 11.1%. Walau bagaimanapun, menurut Ketua Jabatan Statistik Komprehensif Ekonomi Nasional iaitu Fu Linghui,
Beliau telah mengatakan bahawa kesemua perubahan ini berlaku untuk sementara waktu sahaja. Malah beliau juga yakin bahawa ekonomi China bersifat akomodatif iaitu kukuh dan mantap. Baiklah, saya akan sambung semula perbincangan ini tentang kesan ekonomi yang berlaku di negara kita iaitu negara Malaysia selepas penularan wabak COVID-19. Untuk pengetahuan semua, hubungan yang telah terjalin antara negara Malaysia dan juga negara China telah bermula pada tahun 1974, di mana kedua-dua buah negara memperoleh manfaat yang tersendiri, terutamanya negara kita. Antara manfaat yang diperolehi daripada negara Malaysia ialah dari segi aspek pelaburan langsung, nilai perdagangan dan juga kedatangan pelancong ke negara ini. China telah kekal menjadi negara utama yang menyumbang kepada pelaburan langsung asing di Malaysia untuk 3 tahun terakhir, iaitu pada tahun 2019, nilainya ialah sebanyak 15.3 bilion ringgit Malaysia, manakala pada tahun 2021 sebanyak 18.1 bilion ringgit Malaysia dan akhir sekali pada tahun 2021 adalah sebanyak 16.6 bilion ringgit Malaysia. Walaupun pada ketika itu negara kita sudah dilanda wabak COVID-19. Baiklah, jika kita pandang dari sudut aktiviti import dan juga ekspor, Malaysia merupakan pengeksport minyak sawit utama. Menurut berita harian, ekspor minyak sawit negara Malaysia telah mencatat kemerosotan ekonomi berikutan pengurangan permintaan minyak sawit dari beberapa negara seperti China dan India. Hal ini berikutan dengan peningkatan semula jangkitan wabak COVID-19 pada ketika itu. Menurut kajian, ekspor minyak sawit negara pada tahun 2021 mulai susut daripada 0.8% kepada 1.41 juta tan berbanding hanya 1.42 juta tan pada bulan sebelumnya. Malah didapati peratusan bilangan iaitu sebanyak 163,879, manakala negara India pula telah merosot sebanyak 19.8% ataupun dengan bilangan 225,041 tan. Baiklah, saya akan teruskan dengan sudut pandangan pelancongan pula. Berikutan dengan penutupan semua laluan sepadan negara, sektor pelancongan maafkan saya, sektor pelancongan telah menunjukkan penurunan yang ketara. Pertubuhan pelancongan dunia dari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB telah menganggarkan bahawa kedatangan pelancong antarabangsa global mungkin menurun sebanyak 58% hingga 78% pada tahun 2020, yang menyebabkan potensi kerugian penerimaan pelancong antarabangsa sebanyak 0.9 hingga 1.2 trilion dolar Amerika Syarikat. Menurut Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau telah menjelaskan anggaran kerugian bagi keseluruhan dalam sektor pelancongan mulai Januari hingga Februari adalah sebanyak 3.37 bilion ringgit Malaysia. Beliau juga telah menganggarkan kadar KDNK Malaysia telah menurun sebanyak 0.8% hingga 1.2% dengan bilangan sebanyak 10.8 bilion ringgit hingga 17.3 bilion ringgit Malaysia. Maka secara keseluruhannya dapat dirumuskan bahawa kerugian tahunan bagi sektor pelancongan di negara Malaysia telah menjangkau sebanyak 51 bilion ringgit Malaysia. Maka sudah jelaslah bahawa kemerosotan ekonomi Malaysia telah dipengaruhi oleh kemelesetan ekonomi negara China dan juga negara India.
Jika ada kesan, sudah semestinya ada cara mengatasi. Saya akan meneruskan lagi perbincangan kita dengan menjelaskan langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi membendung masalah COVID-19 di Malaysia. Langkah pertama yang dilakukan oleh Perdana Menteri pada ketika itu iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah membina ketahanan ekonomi melalui pakej rancangan ekonomi prihatin bagi meningkatkan kemampuan rakyat dalam ekonomi. Terdapat 3 matlamat utama bagi pakej ini. Yang pertama, melindungi rakyat. Yang kedua, mendapatkan sokongan perniagaan. Dan yang terakhir, memperkukuhkan ekonomi semasa. Bagi matlamat yang pertama, menurut Kementerian Kewangan Malaysia, mereka telah membendung penularan COVID-19 dengan membeli kelengkapan peralatan perubatan, elang khas barisan hadapan, pembelian perkhidmatan dan peralatan hospital swasta. Jumlah bagi keperluan ini adalah sebanyak 1.5 bilion ringgit Malaysia. Yang kedua, mereka juga telah membuat pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja iaitu KWSP bagi akaun kedua sebanyak RM500 Malaysia sebulan terhad sehingga 12 bulan. Dalam masa yang sama, kerajaan juga telah memberi bantuan kewangan kepada pelajar Institut Pendidikan Tinggi iaitu IPT secara one-off sebanyak RM200 Malaysia. Usaha yang dapat melindungi rakyat dengan memberikan dana jaminan makanan sebanyak RM1 bilion Malaysia bagi memastikan bekalan makanan mencukupi dan terjamin. Itu kisah matlamat pertama. Bagi matlamat kedua pula, seperti yang dipaparkan di skrin, ini merupakan langkah kerajaan dalam menyokong perniagaan rakyat negara Malaysia, iaitu yang pertama, kerajaan telah memberi kemudahan skim pinjaman sehingga 80% daripada jumlah pinjaman dengan saiz minimum layak meminjam hanyalah RM20 juta. Manakala bagi meningkatkan aliran tunai pemilik syarikat, kerajaan telah menangguhkan bayaran ansyuran cukai pendapatan bagi perusahaan kecil dan sederhana ataupun dipanggil PKS selama 3 bulan. Hal ini amat membantu peniaga PKS memandangkan jualan mereka terhad. Dalam masa yang sama, kerajaan juga telah menambah dana sebanyak RM500 juta di bawah skim kredit mikro melalui BSN dengan kadar faedah 2% tanpa cagaran. Akhir sekali, kita pergi kepada matlamat ketiga, iaitu usaha kerajaan untuk memperkukuhkan ekonomi semasa. Yang pertama, kerajaan telah mempercepatkan projek-projek infrastruktur dan juga projek pembangunan seperti East Coast Rail Link ataupun dipanggil sebagai ECRL dan juga MRT2. Malah di samping itu, kerajaan juga telah melaksanakan projek-projek kecil yang telah bernilai hampir RM2 bilion Malaysia. Dan peruntukan ini khusus bagi kontraktor kelas G1 hingga G4. Saya rasa cukup sampai di sini saja perbincangan kami bagi tajuk yang diberi, iaitu implikasi COVID-19 terhadap 3 buah negara dari segi India, China dan juga Malaysia. Mungkin Dania boleh memberikan refleksi mengenai tajuk kita pada hari ini. Baiklah, dapat saya simpulkan bagi perbincangan kita pada hari ini bahawa sebagai rakyat dari negara yang demokrasi, kita mestilah menjaga hubungan dengan negara-negara lain, terutamanya di rantau Asia Tenggara. Hal ini berikutan kerana ekonomi yang dibina di dalam negara bukanlah satu-satunya sumber pendapatan. Malah, pendapatan negara juga dapat dirangsang melalui pendapatan ekonomi di negara lain. Seperti contoh yang telah kami bincangkan tadi, iaitu minyak sawit hasil negara kita telah berjaya dieksport ke negara China mampu meningkatkan pendapatan dalam negara kita. Ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai.
Umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Itu sahaja bagi perbincangan kami pada hal ini. Semoga segala info dan juga fakta yang telah kami lontarkan dan nyatakan dapat dijadikan manfaat bukan sahaja pada kami, malah pada semua yang menonton. Bunga dedap di atas para, anak dusun, pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Saya dan Dania ingin memohon maaf andai sepanjang perbincangan ini terkasar bahasa mahupun tergores hati. Oleh itu, kami berdua mohon izin undur diri.